Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Petang ni kita bertemu dalam rumah Allah Ta'ala selepas tadi kita tunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Kemudian pada setiap minggu 1 dan 3 setiap bulan, 1, 3, 5 setiap bulan, Rabu kita akan adakan kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Bik rahimahullahu taala. Tajuk-tajuk yang lalu, 2 minggu lalu kita baca tajuk berkenaan dengan bentuk-bentuk pemikiran yang ada sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam disampaikan wahyu. Dan hari ini dalam tempoh lebih kurang mungkin 15-20 minit sehingga pukul 2 atau pukul 2 lebih sikit, kita akan sambung tajuk Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu daripada kitab Nurul Yaqin. Permulaan wahyu ini, tajuk permulaan wahyu ini ialah rentetan daripada tajuk-tajuk yang sebelum ni. Sebelum ni kita baca berkenaan dengan keadaan-keadaan ataupun riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda disampaikan wahyu, dan tajuk ini ialah berkenaan dengan permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada usia 40 tahun, dan 40 tahun ini ialah merupakan dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil Sindul Kamal, iaitu usia yang satu orang sampai tahap sempurna. Maksudnya Allah jadikan hidup manusia ni bila 40 tahun itu ialah tahap sempurna. Bila baginda sampai usia 40 tahun, Allah Ta'ala pun mengutus Nabi SAW untuk seluruh alam menjadi sebagai pemberi khabar gembira dan juga sebagai pemberi amaran. Dalam bahasa Arab panggil Bashir, pemberi khabar gembira, dan juga sebagai pemberi amaran. Allah utuskan baginda untuk keluarkan manusia daripada kegelapan jahil pergi kepada cahaya ilmu. Di dalam kitab disebutkan. Dan permulaan kita kata bibit wahyu yang mula-mula Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi SAW ialah berlaku pada 1 Februari tahun 610 Masihi. Ini seperti mana yang diterangkan oleh almarhum Syekh Mahmud Basha Al-Falaki. Ini dalam kitab beliau nama Nata'ijul Afham. Ada seorang Arab, alim Mesir, ahli falak. Beliau buat satu kitab nama Nata'ijul Afham fi tahqiq umrihi wa maulidihi alaihi salatu wassalam. Dalam kitab tersebut beliau buat kajian secara tepat, secara mendalam tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bila baginda wafat, bila baginda berhijrah ke Madinah. Beliau buat kajian mendalam, dan kemudian tarikh itu disamakan dengan tarikh Masihi. Satu tarikh hijrah, kemudian tarikh Masihi bertepatan dengan tarikh berapa. Beliau buat kitab. Di dalam kitab beliau itu beliau terangkan bahawa Nabi SAW baginda mula-mula mendapat wahyu. Ini bukan wahyu dalam Gua Hira tu, tapi maknanya baginda mula mendapat mimpi, ialah yang merupakan permulaan wahyu, bermula daripada 1 Februari tahun 610 Masihi. Tahun 610 Masihi maknanya ketika tu Nabi SAW dekat-dekat usia 40 tahun.
Dan kemudian baginda SAW mula-mula menerima wahyu di dalam Gua Hira yang baginda didatangi Jibril alaihissalam ialah pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum baginda SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan ini bertepatan bulan Jun tahun 610 Hijrah. Makna bibit wahyu mula datang kepada baginda bulan Februari, 1 Februari tahun 610 Masihi. Dan mula datang wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Dan kalau kira tahun Masihi ialah pada bulan Jun tahun 610 Masihi. Jun 610 Masihi. Ini disebutkan di dalam kitab tersebut, iaitu Nata'ijul Afham. Permulaan baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu ialah dalam bentuk mimpi. Mimpi yang dipanggil ru'ya sadiqah ataupun ru'ya salihah, mimpi yang benar. Baginda iaitu mimpi yang baginda lihat datang begitu jelas, seperti mana jelasnya cahaya subuh. Maksudnya bila datang pagi, makna datang cahaya terang pada waktu pagi, Nabi SAW didatangi mimpi-mimpi yang menceritakan tentang satu perkara. Baginda lihat perkara itu begitu jelas berlaku selepas itu. Ini antara permulaan wahyu Nabi SAW sebelum terima wahyu dalam Gua Hira. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari pun, bahkan dalam Muslim pun ada terangkan, sebelum baginda SAW didatangi wahyu, Jibril alaihissalam datang, malaikat datang kepada baginda dalam Gua Hira. Baginda didatangi mimpi dulu. Kenapa baginda didatangi mimpi dulu? Hikmah ni ialah kerana kalau tiba-tiba baginda didatangi malaikat dalam keadaan baginda tak bersedia, maka begitu berat untuk baginda untuk nak terima wahyu tersebut. Kerana itu Allah Ta'ala susun untuk Nabi SAW sebelum baginda terima wahyu, Jibril datang, malaikat datang, Allah Ta'ala hantar dulu mimpi yang benar, yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW. Mimpi itu bentuk apa? Dalam kitab hadis, dalam kitab sirah pun tak terangkan mimpi itu apa dia. Tapi cuma disebutkan baginda didatangi mimpi. Tapi apakah mimpinya? Itu tak dijelaskan. Dan juga satu lagi, apa hikmahnya? Allah Ta'ala dalam menyampaikan syariat atau satu perkara kepada hamba-Nya, lagi-lagi pada zaman awal dulu, Allah akan hantar secara berperingkat-peringkat. Dalam bahasa Arab panggil tadrij. Jadi bila Allah Ta'ala nak hantar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka Allah sampaikan dalam bentuk peringkat, daripada ringan kemudian sampailah kepada lebih berat. Baik. Jadi kan itu Allah hantar dulu mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Pertama, baginda didatangi mimpi. Selepas tu apa Allah Ta'ala datangkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala datangkan dalam diri baginda perasaan baginda suka hendak berkhalwat, ataupun khalwat ni maknanya bersunyi diri. Kerana itu, dengan bersunyi diri ini untuk jauhkan diri baginda daripada kegelapan ataupun daripada maksiat yang berlaku ketika itu. Di Mekah waktu itu penuh dengan maksiat, orang minum arak, ada yang berzina, ada yang berjudi, berlakunya pergaduhan dan pembunuhan sama mereka. Maka Nabi SAW baginda menjauhkan diri baginda daripada apa yang mereka lakukan ini, dengan Allah campakkan dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam perasaan hendak bersunyi diri. Kerana itu baginda, kerana dengan bersunyi diri ini akan membersihkan jiwa. Dengan orang duduk bersunyi, bertafakur, bermuhasabah, ini akan membersihkan jiwa. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Gua Hira. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersunyi diri di Gua Hira. Baginda duduk kat Gua Hira beberapa hari. Pernah baginda duduk 3 hari, kadang baginda duduk 7 hari. Baginda SAW duduk kadang-kadang sampai ke seminggu, kadang-kadang 3 hari, kadang seminggu atau 10 hari. Dan pernah sampailah sebulan Nabi SAW pergi ke Gua Hira. Baginda bersunyi diri di Gua Hira. Sekarang ni gunung tu dipanggil Jabal Nur. Jabal Nur, dan di atas Jabal Nur tu adanya Gua Hira. Ini sekarang biasanya pun sekarang orang ziarah. Saya pun baru balik. Sekarang bahkan Gua Hira di Saudi sekarang mereka dah buat jalan pula, track. Jalan kereta boleh sampai naik ke atas.
Sekarang lebih mudah. Kalau dulu orang panjat kena menapak naik ke atas. Sekarang pun boleh menapak juga. Tapi juga boleh buat, mereka dah buat jalan kereta naik ke atas. Tapi jalan lain, bukan jalan yang lama. Jalan yang lama tu khabarnya nak ditutup. Wallahu alam. Tapi itu sedikitlah sebagai sebagai perkongsian. Tapi Nabi SAW telah bersunyi diri di dalam Gua Hira yang terletak di atas Jabal Nur. Jabal Nur. Jadi bila Nabi SAW pergi ke sana, baginda akan bawa bekalan. Kadang-kadang mungkin bekalan yang baginda bawa tu banyak, baginda duduk lama sikit. Kalau baginda bawa bekalan kadang mungkin 3 hari, baginda duduk 3 hari. Kadang mungkin banyak bekalan yang seminggu baginda duduk. Dan mungkin lebih dari itu baginda SAW akan duduk lebih lama. Bila baginda SAW duduk dalam Gua Hira, baginda beribadat mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Apa yang baginda buat? Ni dalam kitab hadis, dalam kitab sirah juga tak diterangkan. Cuma dalam kitab sebutkan baginda beribadah. Mungkin baginda berzikir, baginda sallallahu alaihi wasallam bertafakur, baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat, tetapi mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab kerana orang Arab pada zaman dulu, mereka bila mula beribadat, melakukan ibadat mereka ialah turun temurun daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat dalam Gua Hira, bertafakur, bersunyi diri dalam Gua Hira seorang diri, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 10 hari, sampailah ke sebulan. Bila bekalan habis, baginda pulang, baginda bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, baginda pergi ambil lagi bekalan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersunyi diri lagi dalam Gua Hira. Sampailah datang wahyu yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersunyi diri dalam Gua Hira, bertafakur dalam Gua Hira, tiba-tiba baginda duduk ke atas, tiba-tiba datang muncul seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu berkata apa? Abshir ya Muhammad, ana Jibril. Bergembiralah kamu wahai Muhammad, aku ialah Jibril. Wa anta Rasulullah ila hadhil ummah. Engkau ialah Rasul Allah kepada umat ini. Bila Jibril alaihissalam datang menyerupai manusia, zahirnya ketika Jibril alaihissalam datang mula-mula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira, Jibril datang menyerupai manusia. Mana bukan dengan rupa malaikat, tetapi dengan rupa manusia. Tapi bagaimana rupanya tak disebutkan rupa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut. Siapa yang datang ni? Kali itu pertama kali Jibril alaihissalam datang. Jadi Jibril kata, aku Jibril, Allah hantar Tuhan sebagai Rasul Allah kepada umat ini. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi bila tiba-tiba Jibril alaihissalam kata kepada baginda supaya baca, makna baca sesuatu di hadapan Jibril alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu apa yang nak dibaca, apa yang nak disampaikan, apa yang nak dibaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang ummi yang baginda tidak membaca sebelum itu. Makna baginda tidak pernah belajar untuk membaca sebelum itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ma ana biqari, aku tidak tahu apa nak baca. Mana aku tak boleh baca atau aku tidak tahu apa nak dibacakan. Jibril alaihissalam telah buat apa? Jibril alaihissalam telah peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang begitu kuat sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam susah untuk bernafas. Jibril alaihissalam lepaskan semula. Jibril kata, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma ana biqari, aku tak boleh nak baca. Jibril alaihissalam peluk kali kedua dengan pelukan yang begitu kuat sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam susah nak bernafas. Kemudian lepas lagi. Dan Jibril alaihissalam kata, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak boleh nak baca. Jibril alaihissalam peluk lagi kali ketiga sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam susah nak bernafas. Kemudian barulah dilepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berlaku 3 kali. Peluk, lepas, mula-mula kata baca, lepas tu peluk, lepas, kemudian peluk lagi, lepas, kemudian kata baca, kemudian peluk, lepas, sehingga berlaku 3 kali. Para ulama jelaskan dalam kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan apakah hikmah bila Jibril alaihissalam sampaikan kepada baginda wahyu yang pertama, kenapa Jibril peluk Nabi begitu kuat sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam jadi sampai sesak nafas. Makna pelukan yang begitu kuat. Ini kerana orang Arab pada zaman dulu
mereka juga kadang-kadang berlaku juga pada mereka gangguan jin, ataupun kadang berlaku juga macam kita kata, yalah, kita zaman sekarang ni macam terkena juga didatangi jin. Ini juga berlaku pada zaman orang Arab zaman dulu. Jadi itu satu. Atau boleh jadi juga kadang-kadang ada peristiwa yang berlaku mimpi. Jadi perkara yang berlaku jin ke ataupun mimpi ke, ini kadang-kadang dia bukan berlaku secara, kadang-kadang dia bukan rasa macam kita yang berlaku, macam alam nyata yang biasa berlaku pada kita ni. Kadang-kadang ada orang dalam mimpi, sebagai contoh, kadang orang didatangi mimpi, kadang-kadang nampak macam di dalam mimpi tu macam betul lah. Bila terjaga, tak ada apa-apa pun, kan? Kadang tak sakit pun. Dalam mimpi dipukul, nampak macam sakit, tapi bila terbangun, tak sakit pun. Maka begitulah, oleh kerana itu Jibril alaihissalam, apa hikmah Jibril peluk baginda begitu kuat? Para ulama sebutkan ialah nak bagi tahu kepada baginda apa yang berlaku kepada baginda di dalam Gua Hira itu ialah perkara yang berlaku realiti, bukan mimpi, dan bukan juga didatangi jin ke apa makhluk ke. Kerana itu Jibril peluk sampai 3 kali supaya baginda yakin apa yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa benar, realiti yang berlaku. Maknanya memang orang yang datang tu seolah-olah orang yang benar. Peluk baginda betul-betul sampai baginda rasa susah nak nafas, macam sakit. Ini nak tunjukkan itu berlaku realiti, bukan mimpi, bukan perasaan, bukan khayalan, tapi berlaku secara realiti. Baik. Bila lepas kali yang ketiga, Jibril alaihissalam pun sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama itu adalah 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iaitu terjemahan dia, iaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan ilmu dengan pena. Dia mengajarkan manusia ilmu yang dia tidak ketahui. Dia, iaitu Allah, mengajarkan manusia ilmu yang tidak ketahui, ilmu yang dia tidak ketahui. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, di antara perkara yang kita dapat daripada wahyu yang pertama, yang Nabi SAW disampaikan wahyu yang pertama dalam Gua Hira, yang pertama iaitu Allah perintahkan kepada kita dan seluruh, maksudnya seluruh umat, yang disampaikan melalui Nabi SAW. Wahyu yang pertama ialah, pertama kita diperintahkan untuk mengenali Allah yang menciptakan seluruh manusia. Yang pertama, kenal Allah. Dan kenal Allah juga perlu dengan ilmu, kan? Untuk mengenali Allah, Allah perintah supaya baca. Baca iaitu belajar. Kenal Allah yang menciptakan manusia yang begitu lemah, daripada tiada kepada ada, daripada setitis air mani yang hina kepada darah. Mana Allah bagi tahu, kamu kena kenal Allah yang ciptakan kamu daripada dulu tiada, kemudian ada, kamu dulu lemah. Dan untuk nak dapatkan ilmu tentang Allah, Allah bagi tahu maknanya kena belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ialah seolah-olah Allah Ta'ala juga bagi tahu yang mengajarkan manusia dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, Allah menyampaikan ilmu dengan pena. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di antara alat untuk dapat ilmu ialah dengan pena. Nak bagi tahu bahawa ilmu ni bukan dapat senang-senang. Dia kena dengar, kena duduk, kena tulis, maka ilmu tu akan datang. Jadi sebab itu ilmu yang pertama kenal Allah, tauhid, akidah. Kemudian kenal diri kita bahawa kita ni tak ada apa-apa, yang sampaikan ilmu kepada kita Allah. Dan belajar ilmu juga iaitu mesti dengan ada susah payah, dan antaranya ialah juga dengan pena. Baik. Ni saya pun nak terus, dah 25 minit. Sikit lagi saya minta masa kepada tuan-tuan sikit lagi, insya-Allah kita sambung, dan mungkin kalau sempat akan datang kita sambung lagi. Bila Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama dalam Gua Hira, iaitu 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun
mengingati dan menghafal 5 ayat tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Baginda bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha dan baginda menyampaikan perkara itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam pulang, baginda pulang dalam keadaan baginda menggeletar tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila baginda pulang, baginda bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, baginda berkata kepada beliau, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimutkan aku, supaya takut dan juga badan baginda menggeletar tu hilang. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Khadijah radhiyallahu anha untuk selimutkan beliau, baginda. Khadijah radhiyallahu anha pun telah selimutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau apa yang berlaku di dalam Gua Hira tadi. Baginda cerita ada orang datang peluk aku 3 kali, kemudian suruh aku baca, kemudian sampaikan kepadaku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang datang tu dia bagi tahu bahawa dia Jibril, dia bagi tahu bahawa aku Rasul Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu baginda takut, kan? Mungkin kita juga timbul pertanyaan, kenapa baginda takut? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah didatangi Jibril sebelum itu. Nabi khawatir yang datang kepada baginda tu tak tahu makhluk ke, kan? Jin ke, syaitan ke yang datang, baginda pun tak tahu. Ini kerana kali pertama, kan? Datang Jibril terkejut, kan? Kalau contoh kata kita pun, kalau kita bayangkan kita duduk dalam gua seorang-seorang, gua lah begitu tinggi, nak naik dekat sejam atau 2 jam, tiba-tiba orang muncul depan kita dan tiba-tiba dia mendakwa sekian perkara. Mungkin kita pun akan terkejut, dan kita pun biasa duduk seorang kat atas tu, tiba-tiba orang datang. Jadi waktu tu Nabi SAW tak biasa didatangi Jibril. Baginda beranggapan tak tahu tu makhluk apa yang datang pada baginda SAW. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, antara yang luar biasanya ni sebagai penutup, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Jibril alaihissalam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Khadijah radhiyallahu anha, segala apa yang berlaku dalam Gua Hira yang baginda lihat dan baginda saksikan, apakah jawapan Khadijah radhiyallahu anha? Jawapan seorang isteri yang begitu setia, isteri yang begitu salihah, taat kepada suaminya. Khadijah radhiyallahu anha bukan menakutkan baginda, bahkan menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jawapan beliau dirakamkan, dinukilkan dalam kitab sirah. Apa jawab Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah radhiyallahu anha kata, apa beliau kata? Beliau kata, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Innaka latasiyur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq fala yusallitullahu 'alaika syayatin wal awham." Saya berhenti sampai sini, lepas tu nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Tapi apa yang nak disampaikan, Khadijah jawab apa? Apa beliau kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau kata, "Abang, wahai Rasulullah, wahai abang jangan risau. Allah Ta'ala takkan susahkan dan hina abang. Abang jangan risau. Allah Ta'ala takkan susahkan, Allah takkan hina abang. Kenapa? Kerana abang orang baik." Beliau sebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu unggul. Beliau sebutkan dalam hadis ni, beliau sebutkan 5 perkara. Beliau kata abang selalu hubungkan silaturahim, yang pertama. Yang kedua, abang selalu tanggung orang yang susah, maksudnya orang yang perlukan bantuan, abang bantu. Yang ketiga, abang juga sering bekerja untuk orang yang tak ada harta. Mana orang yang tak ada harta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu. Yang keempat, abang juga sering menjamu tetamu. Yang kelima, abang sering bantu orang yang terkena musibah. Beliau sebutkan 5 sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang hubungkan silaturahim, bantu orang yang susah, bantu orang yang tak ada apa-apa, dan menjamu tetamu, dan juga membantu orang yang terkena musibah. Kalau macam ni sifat abang, Allah Ta'ala tak akan hantar kepada abang syaitan ataupun khayalan-khayalan yang pelik-pelik. Tapi apa yang datang itu ialah pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar jawapan Khadijah radhiyallahu anha ini, jawapan yang luar biasa bila seorang wanita salihah, wanita baik, Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasa tenang dengan jawapan Khadijah radhiyallahu anha tersebut. Sebab itu sebut sebagai penutup, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala. Ini sebenarnya untuk satu untuk laki pun ada pengajarannya. Tapi bila kita sampai pada kisah ni, iaitu sebenarnya wanita juga
untuk pengajaran untuk mereka. Ini sebab ada kaitan dengan wanita. Tanggungjawab isteri bila suami kadang pulang ada masalah, maka bukan menambahkan masalah tetapi ialah menenangkan suami. Itu kalau dalam bab suami isteri lah. Tapi macam Khadijah radhiyallahu anha, bila beliau dengar Nabi dah pulang, baginda begitu didatangi masalah berat, Khadijah tenangkan hati Nabi SAW sehingga baginda bertenang, baginda rasa senang hati balik. Lepas tu baru kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Lepas tu apa yang Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sepupunya, itu kita akan sampaikan pada pengajian yang akan datang. Kita berhenti sampai kat situ. Baginda didatangi wahyu, baginda pulang kepada Khadijah, Khadijah tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Semoga sirah yang kita baca ini dan kita dengar ni memberi manfaat kepada kita dan mendatangkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.